Kashfu al-Asrar. Kitab Kashfu al-Asrar ini ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh bin Abdullah Minangkabau. Ini bahasa lama sikit lah. Bermula ikhlas itu di atas 3 perkara. Bermula ikhlas itu atas 3 perkara. Ikhlas orang mubtadi, satu. Ikhlas orang mubtadi dia panggil. Yang kedua, ikhlas orang mutawasit. Dan yang ketiga, ikhlas orang muntaha. Muntaha ni tahap tinggi lah. Sidratul muntaha. Dia duduk kat atas. Dia macam pokok. Kalau sidratul muntaha ni dia macam pokok. Daun dia tu macam daun telinga gajah. Macam mana daun telinga gajah? Wallahu a'lam. Nabi cakap gitu. Gitulah. Dia pohon besar. Jadi orang yang ikhlas tahap orang muntaha adalah tahap ketiga. Apa beza? Orang mubtadi ini suci daripada riak dan sum'ah. Hanya semata-mata kerana Allah, kerana diharap akan dapat pahala, masuk syurga, dan kerana takut akan azab masuk neraka. Itu kalau orang yang gitu dipanggil ikhlasnya ikhlas mubtadi. Dia harap dia akan masuk syurga kerana takut akan azab api neraka. Adapun orang mutawasit, iaitu maha suci daripada riak dan sum'ah. Hanya semata-mata kerana Allah, hanya mengerjakan suruhan Allah, kerana dia hamba Allah, mengerjakan suruhan, meninggalkan tegahan, bukan kerana hendak pahala masuk syurga, bukan kerana takut akan azab masuk neraka. Belik sikit dia ni. Belik sikit ayat dia dah. Yang ketiga, adapun ikhlas orang muntaha, tiada milik bagi dirinya amal, hanya memandang fi'il kelakuan Allah Subhanahu Wa Taala pada dirinya. Jadi anak murid dia ni tak faham. Tak faham. Apa beza 3 benda ni? Jadi dia jelaskan, adapun amal orang mubtadi itu syirik semata-mata. Maksud dia, orang yang buat amal tu sebab dia takut kepada neraka, takut tak boleh masuk syurga, sebab takut tak dapat ganjaran tu. Itu dipanggil syirik. Dipanggil syirik. Kerana membangsakan amal bagi dirinya lagi, kerana menuntut balas pada amal dia. Macam memaksa Allah Subhanahu Wa Taala bagi pahala, bagi syurga. Itu dipanggil syirik juga. Adapun amal orang mutawasit, iaitu dapat jua hukum syirik, akan tetapi halus. Halus syiriknya. Syirik halus. Yang tadi kasar. Buat benda yang baik ni, minta Allah bagi pahala, bagi syurga, hindarkan daripada api neraka. Siapa kita? Itu adalah mubtadi. Kalau mutawasit ini, hukumnya syirik tetapi halus.
daripada mubtadi, kerana ada wujudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wujuduka dzambun la qiyasun lahu li ghairihi. Bermula wujud itu dosa tiada boleh dikiaskan baginya bagi yang lain. Ni kaedah fiqh. Ini menjadi kaedah fiqh. Sabda Rasulullah ni menjadi kaedah fiqh. Dia cakap bermula wujud itu dosa, tiada boleh kiaskan baginya bagi yang lain. Orang yang mutawasit ini dia cakap kalau dia tak rasa takut masuk syurga pun tak boleh juga. Tu orang mutawasit. Dia cakap aku tak takut masuk neraka. Tak boleh. Itu tak boleh. Itu mutawasit dia panggil. Syirik halus. Syirik halus. Aku tak takut masuk neraka. Tak boleh. Adapun amal orang muntaha yang lepas daripada syirik halus ini, inilah yang dituntut padanya. Okey. Lepas tu murid dia tanya pula tak, apakah yang melepaskan kita daripada syirik? Mana jalannya? Berilah kami jalan. Adapun melepaskan daripada syirik itu, keluar engkau dari diri engkau. Keluar menjadi diri sendiri. Keluar dan tengok diri kita. Baru boleh nilai. Jangan duduk main diriku. Itu nafsu. Kalau diriku itu cerita nafsu. Nafsu ni apabila Allah Subhanahu Wa Taala cipta dia, Allah Subhanahu Wa Taala tanya dia, siapa diriku? Dia pun cakap kau adalah engkau, aku adalah aku. Itu cerita nafsu. Cerita nafsu. Kalau kita cerita diriku sama dengan cerita nafsu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi malaikat dia bagi makan. Malaikat tak bagi dia makan. Akhir sekali dia lembik. Allah Subhanahu Wa Taala tanya lagi. Siapa diriku? Kau adalah Tuhan. Baru dia ngaku. Maksud dia dalam mengekang nafsu ni, jalan dia berpuasa. Cerita puasa tu untuk mengekang nafsu. Jadi saya bawa beberapa cerita lah, beberapa cerita orang orang berhijrah. Ada cerita hijrah tak? Jadi sebelum berlaku hijrah ni, berlaku Baitul Aqabah yang pertama. Ni cerita sirah sikit lah. Berlaku Aqabah yang pertama. 6 orang wakil daripada 12 orang. Okey, dipilih 6 orang dipilih menjadi ketua. Dia dalam perjanjian Aqabah 1 ini 12 orang terlibat. Di kalangan orang Madinah. Dia datang musim haji. Jadi mereka dipilih 6 orang untuk berdakwah tentang Islam. Jadi dia balik. Musim haji seterusnya berlaku Baitul Aqabah yang kedua. Pada waktu itu lebih ramai. Dia bawa lebih ramai. Orang Madinah yang memeluk Islam menjadi 72 orang. 72 orang dan 2 orang tu perempuan.
Di hujung-hujung haji berlaku pertemuan di Aqabah. Nah. Jadi apabila Rasulullah berhijrah, ada dalam hadis kita tadi tak, dia berhijrah kerana Allah. Tak, dapatlah Allah dan Rasul. Tak. Dia berhijrah kerana wanita. Tak, dapatlah wanita. Tak. Dia berhijrah, ada yang berhijrah kerana sebab dia miskin. Tak. Dia pergi Madinah, jadi kaya. Jadi kaya. Tak, jadi kaya. Banyak jenis-jenis hijrah. Cuma dalam hadis ni diakhiri dengan siapa yang berhijrah dia dapat apa yang diniatkannya. Tak? Cerita-cerita hadis daripada Umar Al-Khattab ni, ini dipanggil hadis ahad. Hadis ahad ni dia seorang yang ambil hadis ni, Umar seorang ni. Tak? Yang ambil dengan Umar ni pun seorang. Tak? Yang ambil dengan ni seorang je sampai Al-Bukhari dengan Muslim. Tak? Baru dua. Tak? Jadi berhenti kat situ, berlaku penulisan hadis, maka dipanggil hadis ahad. Hadis ahad ni satu tu je. Tak? Satu lajur sahaja. Tak? Dia cerita nak buat hadis ni, nak menilaikan hadis ni, Muhammad As-Siri. Tak? Muhammad As-Siri ni masyhur lah, macam Al-Bukhari dengan Muslim jugalah. Dia yang mencari sanad-sanad. Kau ambil daripada siapa? Kau ambil daripada siapa? Kau ambil daripada siapa? Dia akan tanya. Tak? Sampai satu tahap Muhammad As-Siri ni meletakkan mesti ada sikoh. Mesti ada sikoh, iaitu imej yang baik pada orang yang membawa hadis. Tak? Jadi untuk dapatkan sikoh tu, nak tengok imej yang baik tu, periwayat hadis ni, dia pergi ngintai. Tak? Dia pergi ngintai, dia pergi tengok. Dia dapat satu hadis, dia ambil satu hadis daripada Tok Guru ni, lepas tu dia balik, dia tulis, tapi dia tak masukkan dalam kitab. Tak tulis lagi, tak confirm lagi, sehingga ditengok sikoh ke tak sikoh. Tak. Jadi dia pergi tengok Tok Guru tu. Tok Guru ni di luar waktu ngajar tak, dia nak tangkap ayam. Cerita ayam hari ni, cerita ayam. Surah kita pun cerita ayam hari ni tak. Jadi kita cerita ayam tak. Jadi Tok Guru ni, dia nak dapatkan ayam tu, dia pasang tali. Tak? Dia pasang tali, dia letak makanan. Tak? Bila ayam tu pergi makan, dia pun tarik tali. Dapat. Tak? Dapat. Jadi Muhammad As-Siri ni gantung dia punya hadis. KIV tu. Sebabnya Tok Guru ni tipu binatang. Tak? Kalau dia boleh tipu binatang, manusia pun dia boleh. Sampai gitu nak cakap. Tak? Jadi hadis sahih yang sampai tu, hadis yang dari segi perawi dia, sanad dia itu dijaga. Tak? Dijaga. Sampai gitu. Tak? Jadi kita boleh beramal dengan hadis yang sahih. Tak? Lepas tu dia pergi cari pula. Dia jumpa hadis yang sama. Dia pergi tengok Tok Guru tu. Tok Guru tu bagus. Barulah dia ambil balik hadis yang KIV tu. Sampai gitu tak? Jadi gitu. Itu Muhammad As-Siri tak? Dalam bab hadis tak? Jadi dalam cerita hadis ini adalah hadis ahad. Tak? Dalam bab innamal a'malu binniyat ini tak? Dia akhir sekali dia jadi kaedah fiqh. Tak? Innamal a'malu binniyat. Tak? Contoh dia tak? Kita jadi siap masjid ni. Pukul 10 lagi duduk di masjid tak? Duduk masjid, sapu itu, sapu ini tak? Niat iktikaf tak baca. Tak? Tak dapat pahala iktikaf. Tak dapat.
Orang ni dia datang sebab sakit perut, naik ke masjid. Tak. Lepas tu baca iktikaf, lalu masuk ke tandas. Tak. Orang ni dapat dalam bab berniat. Tak. Dan dalam bab berniat ini juga, tak, kita nak solat apa? Tak. Kita nak solat apa? Niat lah tu. Niat lah tu. Tak. Kita nak solat apa? Tak. Kalau kita nak solat maghrib, 3 rakaat lah. Tak. Tak perlu Allah. Tak lepas. Tak. Sebabnya sahaja aku sembahyang maghrib 5 rakaat. 5 pula tu. Tak. Tak. Dia sebenarnya cetusan. Itu adalah niat. Tak. Cetusan. Tak. Aku nak sembahyang maghrib. Confirm 3 rakaat. Kecuali tak, aku nak solat zuhur tapi jamak qasar. Tu sebab jamak qasar automatik 2. Tak? Tak payah sahaja dalam hati ni tak lepas. Bila imam rukuk lepas pula